Momo Ayo, kita masuk dengan serangan Malaysia boleh? Untuk kita bersama-sama memberikan semangat kepada kontinjen negara kita untuk pusingan yang terakhir ini di antara Malaysia berhadapan Laos. #pantang ngalah kod untuk anda klaim bagi dapatkan ganjaran di mana setiap kali Malaysia bermain. Tapi harapan kita doa panjatkanlah kepada kejayaan pasukan Malaysia. Saya masih tak boleh move on dengan kita punya prediction tadi. Okey, sekarang ni Laos berada di pasukan berwarna biru, manakala Malaysia yang akan berada di pasukan berwarna merah dengan membawa masuk Halkett Jungle dekat sini mampu ke tidak. Apabila lampu ditutup, mereka berjaya untuk mendapatkan kutipan kill beserta dengan Fatal Link yang boleh datang daripada pelbagai arah nanti. Betul, itu yang kita harapkan sebenarnya sebab kalau kita lihat dari kombinasi antara skill set yang ada pada pasukan Malaysia, semuanya boleh dah capai sebab okey, contoh Atlas kumpul kepada satu tempat. Chibi bawa keluar dia punya skill. Semuanya kena pada satu tempat. Ciku Guys pun sama. Jadi semuanya boleh untuk complement each other. Saya suka nak tengok cara memainkan Joy ni. Betul ke dia boleh tak mati langsung lagi? Tapi Zon, percubaan untuk melakukan harassment ke arah Agi. Agi terpaksa untuk berundur. Sepakan dilepaskan Zon. Yang ditemukan oleh Your Name. Penggunaan Chow yang baik selaku jungle. Zon terpaksa memakan ubatnya sendiri sementara tadi di mana hero yang sering kali digunakan pakai oleh Zon, hero tersebut dan berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama ke atas Atlas ini. Tapi masih lagi awal Zon, masih lagi belum mendapatkan level 4-nya. Sudah pasti pasukan Malaysia di saat early game ini perlu bermain sabar, perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Dan The Momo telah menggunakan flicker. Pada ketika ini sangat bahaya. Cibi cuba untuk mencari open tapi tersilap langkah. Deadly Stinger tidak terkena. Dan dalam waktu yang sama, Fatal Link memudahkan keadaan untuk Deadly Stinger kena. Sengatan maut daripada Cibi. Open dijatuhkan. 20 Ogos juga berjaya untuk ditumbangkan. Izanami akhirnya akan menerima nasib yang kurang baik. Namun 3 orang gugur untuk Laos. Sementara satu saja iaitu Izanami tidak dijangka-jangka. Tapi lihat macam mana Ciku Guys datang mana-mana mai. Daripada bawah dia tinggal dan dia pergi atas untuk berikan bantuan dapat kill. Jadi satu rotasi yang risiko tinggi juga sebab kita tahu marksman perlukan minion daripada fasa awal sebab mereka perlukan farming lebih daripada pasukan lawan. Tapi lihat macam mana risiko yang diambil. Tapi sebelum itu di bahagian tengah 20 Ogos diasak. Diasak namun 20 Ogos melepaskan Tarnis Reach. Mengakibatkan Izanami terpaksa untuk berundur. Namun dia berjaya untuk membazirkan skill set pemain tersebut dalam kedudukan yang cukup berbahaya untuk Agi. Tak sempat untuk Brilliance ni. Akan ada serangan dilakukan. Izanami mendapatkan kill. Pancingan yang baik daripada duo angkatan Malaysia kita. Izanami dan juga Zon di bahagian mid lane sebentar tadi. Poin yang diberikan oleh Mars tadi memang benar. Kalau gold lane keluar daripada lane-nya tersendiri, sudah pasti tidak akan mendapatkan kutipan gol yang lebih banyak kerana meninggalkan minionnya sendiri. Tetapi apabila berjaya untuk mendapatkan kill, itu yang akan membalikkan keadaan semula. Lihatlah bagaimana kedudukan yang cukup-cukup sukar untuk dipertahankan oleh 20 Ogos. Malah sekarang ni Bistan akan dikepung daripada dua arah berbeza. Cibi cuba untuk masuk. Sengatan Delis 3 perlu untuk dia oleh Bistan. Dispersion juga sudah pun dilancarkan oleh Ciku Guys. Namun Bistan masih terselamat. Cukup-cukup baik gol ini tersebut. Ya, Malaysia boleh dapatkan satu kill tetapi gagal untuk dapatkan Biston. Tak mengapa, keadaan sekarang Ciku Guys dah lebih kaya berbanding dengan pasukan Laos. Dan setakat ini masih lagi mencari momentum walaupun Chow mendapatkan first blood. Akan tetapi lihat bagaimana untuk Malaysia sendiri, mereka disiplin dalam melakukan sesuatu yang berbeza. 5 kill berpihak kepada mereka tapi tak boleh berasa terlalu selesa. Chow boleh buat macam-macam sekarang 20 Ogos. Kehadapan cuba untuk tangkap Zon. Tapi bahaya juga untuk pasukan Malaysia. Menambah semula kepada point 20 Ogos yang sejujurnya perlawanan ini dia main dengan cukup baik tau. Yeah. Tyrant's Revenge kena ke atas juga oleh pasukan dan juga Tyrant's Rage. Kombinasi yang begitu kemas. Cuma ada satu saja momen tadi dia tak dapat untuk mengenakan Tyrant's Rage ke atas Izanami. Tapi selain daripada itu, so far dia punya prestasi begitu baik sekali. Ya, masih lagi berjaya untuk mengekalkan prestasi yang baik. Tapi saya juga ingin berikan pujian kepada Yonim yang memberikan Chow dengan masih lagi boleh saya katakan cemerlang sebagai pengguna Chow Jungle. Cuma masalahnya di sini adalah dia cuba untuk masuk ke dalam pertempuran namun sering kali diganggu oleh Zon dan juga Izanami. Dia tak boleh sepak Izanami. Dia tak boleh juga sepak Cibi. Yang boleh sekarang disepak cuma Zon, Ciku Guys. Itu je. Momo macam kalau disepak dia kena tuan juga. Saya rasa apa yang dia boleh buat adalah apa yang Zon buat dekat game yang ketiga sebelum ini. Di mana Your Name kena sepak Atlas. Masuk ke dalam. Dia bukan masuk dalam. Okey, boleh gunakan bantuan turret tu ialah sebab Chow dengan turret ni sahabat yang baik.
kalau nak dapatkan kill. Akan tetapi kalau dia boleh gunakan Way of Dragon tu, pisahkan advantage seperti pemula initiator untuk pasukan Malaysia, kat situ dia boleh menang dah. Bila dia dah boleh tendang Atlas keluar daripada keadaan tersebut, yang lain boleh commit pada teamfight. Bukan tangkap Zon, tapi tangkap Ciku Guys ataupun Izanami ataupun Chibi. Ini bergantung kepada follow up mereka lah sebenarnya. Kalau pantas, Zon. Tapi Zon lebih pantas dengan Piga. Dia masuk dengan pedaling, dia tangkap terus saja Chibi. Wah. Melakukan satu sengatan ke arah Agi. Namun lihatlah bagaimana Yonim tiba dengan cukup pantas, cuba untuk menjadi Wira. Namun dia pula dalam masalah, menerima damage yang cukup besar. Zon melakukan serangan, tapi Izanami terus melakukan elemen five piece, mengakibatkan Agi akan terus saja menerima kejutan elektrik dan dijatuhkan 7 berbalas 2. Namun belum berakhir. Menara retribution, Chibi cuba untuk masuk Ciku Guys, menara damage, tetapi menara terlebih dahulu yang berjaya untuk dimusnahkan oleh pasukan Laos. Tapi sebenarnya Yornim terpaksa untuk akur dengan kejatuhan dia, terpaksa untuk pasrah dan berserah, dikejar dan dia akan ditumbangkan oleh Izanami walaupun ada bantuan daripada menara. Ya, saya suka disiplin yang ditunjukkan oleh Zon. Peka dia terhadap map. Orang tu dalam semak, dia fikir masuk semak terus Alpi. Dan sekarang Satu lagi pertempuran berlaku. Oppa berjaya untuk dijatuhkan, cuba untuk dapatkan kill yang seterusnya. Tapi sebenarnya Laos perlu untuk bertindak dengan lebih selamat lagi daripada terus mencari pertempuran yang tak mampu untuk mereka menangi. Ini adalah perubahan yang besar daripada Zon sebenarnya. Sebab dahulu kala Zon merupakan pemain yang ingin mendapatkan momen-momen tersebut. Mendapatkan Fatalic yang besar. 4 ke atas 5 ahli pasukan PLR. Tapi kali ini, seorang pun dia tak kisah. Dia akan tarik, dia akan angkut. Kerana dia tahu follow up daripada rakan-rakan dia cukup untuk menumbangkan target tersebut. Dan saya harapkan prestasi ini diteruskan lagi. Bukan setakat dalam perlawanan ini, tapi perlawanan seterusnya. Tengoklah bagaimana Yornim terus saja hilang. Damage yang sebegitu besar sudah pun mampu untuk dilancarkan oleh pasukan Malaysia. Berjaya untuk memberikan satu lagi masalah buat pasukan Laos dengan adanya level yang tinggi dan juga gold difference yang sudah pun berjaya untuk dicipta 5.0 ribu. Berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Malaysia, meningkatkan lagi mereka punya kuasa milik untuk mendapatkan itemization dengan pantas. ini sebenarnya ada satu benda yang saya rasakan untuk pasukan-pasukan lain yang sedang melihat benda ni. Kedua-dua jungler kita berkebolehan untuk guna assassins. Jadi kalau mereka berhadapan dengan Chibi, kalau mereka berhadapan dengan Gary, mereka nak fokus apa? Lihat pada itemization. Kalau kita boleh tengok untuk second item Hellcat, si Halbert nak elakkan regeneration supaya dia sempat untuk keluarkan damage, tak ada regen, dapat kill. Bukan itu saja, malah si Halbert yang sudah pun di-revamp, memberikan atribut tambahan apabila Hellcat tersebut berhadapan dengan hero yang lebih tinggi daripada sudut HP. Dan kita tahu Hellcat ni lebih-lebih lagi apabila full damage lawan dengan mana-mana hero pun kebanyakannya lebih tinggi HP daripada beliau. Dan penambahan itu adalah per second. Maksudnya dia tambah 8 untuk setiap basic attack, setiap damage dan sebagainya. Dan kita tahu di mana tersuat. Alamak, sekarang ni Ciku Guys pula 1 lawan 1. Ciku Guys cuba untuk dijatuhkan. Masih lagi ada Flicker. Zon tiba cukup pantas. Cuba untuk lakukan satu kapan. Flicker masih lagi ada. Cuba untuk masuk tapi apa yang bakal dikepung. Tak perlu Flicker pun. Battling saya cukup untuk mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Okay, kembali kepada fokus si Albert tadi kan. Dia kan DPS sebenarnya. Hellcat ni walaupun dia burst, tapi setiap sengatan tu kira macam satu basic attack. Ya. Dia nak dapatkan burst dia tu pun dia kena basic attack terlebih dahulu. Disebabkan itu jugalah akan memberikan manfaat daripada si Halbert tu. Dan tambahan pula berhadapan dengan Chow Jungle yang sudah semestinya akan melengkapkan item defense, item nyawa. Berhadapan dengan Kufra pun lebih kurang sama juga. Jadi a very good understanding daripada Chibi sebenarnya melengkapkan item yang cukup penting iaitu si Halbert yang akan memanfaatkan diri dia di dalam perlawanan ini apabila berlanjutan sehingga ke 15 minit maupun sehingga ke 20 minit. Ya, kalau nak dibandingkan burst ataupun DPS untuk nyawa yang tebal di badan late game, kalau kita lihat daripada drafting dan untuk pasukan Laos, mereka akan buat itemization yang menyebabkan nyawa yang tebal. Jadi pilihan DPS adalah lebih tepat. Boleh letak kepada Chibi, boleh letak kepada Ciku Guys dan Izanami yang boleh buat burst kat sini. Okey, saya terangkan dengan lebih lanjut. Sebab mungkin saya memang tertariklah nak bincang tentang bahagian si Albert ni. Tapi kali ini 20 Ogos cuba lakukan sesuatu momo, santai saja, bertenang. Dan saya kira lot ini sudah pun menjadi milik Malaysia. Laos masih lagi mencuba. Yornim ada dekat belakang sana. Retribution ada dalam genggaman untuk digunakan pakai. Chibi memerhati, Chibi memberikan fokus. Sengatan tidak terkena.
Cuba untuk melarikan diri dengan Jikundo. Cibi perlu untuk berhati-hati. Dan Nampol dibuka. Mencari mangsa. Apa? Dalam kedudukan berbahaya. Cibi nyawa rendah. Cibi dapatkan kill. Namun lihatlah bagaimana Zon berada di bagian hadapan. Dapatkan 4 ataupun 3 sebenarnya. Namun Mister masih lagi terselamat kerana Purify untuk dia melarikan diri. Malah Mister dia bakal terjatuhkan double kill untuk Izanami. Lihatlah bagaimana Cibi menjalankan tugas dengan cukup cemerlang berjaya untuk dapatkan lol. Walaupun adanya Yornim yang berhampiran. Cibi cuba untuk masuk. Namun lihatlah bagaimana Jikundo menghalang pemain ini. Namun mega kill masih lagi dimiliki oleh pemain jungler daripada Malaysia, Cibi, yang berjaya untuk mendapatkan lot dan juga 4 kill tanpa sebarang kematian. Cubaan yang baik dilakukan, ada objektif yang saya boleh nampak untuk pasukan Laos sendiri terutamanya daripada Yornem dah tadi, akan tetapi gagal sebabkan dengan adanya 2 orang pemain. Tak boleh nak masuk langsung ke dalam kawasan lot tersebut dan Cibi walaupun nyawa rendah, bantuan daripada Zon itu menyelamatkan beliau. Sekali. Dan saya juga sebenarnya apabila Your Name tu dia masuk semula dengan Jikundo, dikenakan ke atas Cibi dan automatically dia dikenakan silence. So tak ada lagi ruang untuk dia nak mengundurkan diri. Anda kata ada sekalipun begitu ramai ahli pasukan Malaysia yang siap bersedia untuk mendapatkan kill ke atas Your Name. Oh, August dia dapat masuk tapi dia Nampol dibuka. Satu mendapatkan link, dapatkan 2 orang tersilang. Penggunaan brilliant hanyalah untuk membazirkan masa saja. Agi akan tetap ditumbang oleh Chico, guys. Double kill untuk Chico. Momo cuba untuk masuk bersama dengan Izanami. Tapi dia lapakkan Biston. Cuba untuk mengelak. Namun Lord masih lagi ada. Berjaya untuk dapatkan triple kill. Mencari maniak untuk Chico. Namun tidak akan diberikan. Malah Crystal yang bakal dimusnahkan. Inilah dia. Atlet negara kita. Yang berjaya untuk membanggakan rakyat Malaysia. Mengibarkan jalur gemilang di bumi Kamboja. Kita harus raikan dengan kemenangan ini. Dengan laungan Malaysia boleh. Dengan laungan demi Malaysia untuk kita semua. Ya, Malaysia ku gemilang, cemerlang dan terbilang. Mereka membuktikan line up mereka terpilih ke SEA Games adalah cukup kuat, cukup kukuh, harapan yang tinggi untuk pasukan Malaysia. Tapi perjalanan kita masih lagi belum berakhir di sini. Semangat kesukaran masih lagi tunjukkan. Kita diciptakan daripada tanah, jadi harus kita bersepat bumi. Ada lagi match yang akan datang yang akan memberikan kita satu pertandingan yang cukup kuat. Akan tetapi kita akan hurai